Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari berada di fasa yang kedua dakwah di Makkah menurut Sirajam Munirah ataupun kami menurut turutan penurunan surah-surah di dalam Al-Quran sebagaimana disusun dan dikumpulkan oleh pelbagai imam-imam dalam ulum Al-Quran seperti Al-Imam As-Suyuti. Dalam fasa dakwah Nabi di Makkah, kita perlu faham terlebih dahulu senario yang ada semasa fasa yang kedua ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Sirajam Munirah, perkara yang pasti ada pada fasa yang kedua adalah bermulanya tentangan kepada dakwah Nabi secara terus terang. Bermula daripada perihal Abu Lahab, bapa saudara Nabi SAW yang memberikan ucapan biadab sebagai suatu bentuk kejutan yang beliau alami dengan apa yang disuruh oleh baginda for the first time di Bukit Safa. Dan kemudian mulalah berlaku episod peperangan mulut antara kaum muslimin yang sangat kerdil jumlahnya untuk backup Nabi SAW dengan kaum musyrikin yang sangat terkejut dengan seolah-olah perubahan seorang lelaki, perubahan sikap seorang lelaki yang selama ini dihormati sebagai Al-Amin namun sekarang dibenci kerana dilihat mencetuskan kontroversi di sana sini, mencabar norma dan naratif yang ada pada Arab jahiliyah. Saudara-saudari, pelbagai surah telah diturunkan yang akan membantu kita lebih faham apakah tabiat fasa yang kedua yang boleh kita simpulkan sebagai fasa tentangan semasa dakwah secara terbuka dilakukan pada tahun yang keempat dan tahun yang kelima kenabian. Lebih kurang 21 surah dalam Sirajam Munirah kita beritahu anda telah diturunkan kepada Nabi sebagai bekalan oksigen kepada sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lihat isi kandungan, mulakan sedikit aktiviti menconteng. Kita ada suratul Masad, surah yang ke-111, surah At-Takwir, surah yang ke-81, suratul A'la, surah yang ke-87, suratul Laili, surah 92, suratul Fajri, surah 89, suratul Duha, surah 93, suratul Syarhi, surah 94, suratul Asri, 103, suratul Adiyat, 100, suratul Kautsar, 108, suratul Takatsur, 102, suratul Ma'un, 107, suratul Kafirun, 109, suratul Fil, 105, suratul Falaq, 113, suratul Nas, 114, suratul Ikhlas, 112, suratul Najmi, surah 53, surah Abasa, 80, Al-Qadri, 97 dan Asy-Syams, surah 91. Kita akan dapati fasa yang kedua ini ditandai oleh surah yang pertama sekali, suratul Masad, dan diakhiri dengan suratul Syams. Suratul Syams adalah surah yang bercerita tentang terbunuhnya mukjizat ataupun unta Nabi Saleh kerana ia merupakan surah terakhir fasa yang kedua yang membawa kepada fasa pembunuhan, fasa pembantaian umat Islam. Jadi anda boleh nampak surah ini ditandai oleh surah yang bermula dengan kecaman kepada Abu Lahab yang mengecam Nabi, yang memulakan dakwah terus terang, dan surah ini berakhir dengan isyarat kepada episod kesakitan bakal berlaku kepada kaum muslimin. Untuk makluman, kita mendapati seluruh 21 surah yang diturunkan pada fasa yang kedua ini adalah berada pada juzuk 30, penghujung Al-Quran, juzuk amma, kecuali suratul Najmi. Dan anda akan mendapati Al-Quran ini berakhir dengan surah pendek-pendek. Mushaf Al-Quran kita kan berakhir dengan surah pendek-pendek, iaitulah juzuk amma. Namun sebenarnya ia diturunkan di awal-awal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kita belajar sesuatu apabila kita nak memperkenalkan Islam dan Al-Quran.
kepada mereka yang baru kali pertama nak berjinak dengan mesej Islam, benarlah kata Umar Al-Khattab, falyabda' bil mufassal. Mulakan dengan surah-surah mufassal. Mulakan dengan surah Qaf hingga surah An-Nas, khususnya surah yang pendek-pendek. Kerana ia mengandungi mesej yang ringkas-ringkas tetapi padat. Inilah fasa yang kedua yang anda pasti ketahui, surah-surah yang terakhir Al-Quran seperti An-Nas, Al-Falaq, Suratul Ikhlas, 3 Qul, surah Al-Qadar pun duduk di sini dan seumpama dengannya. Mari kita lihat sepintas lalu suasana sirah di sebalik surah yang ke-6 diturunkan Suratul Masad. For sure anda maklum tokoh penting dalam surah ini adalah Abu Lahab, dan surah ini diturunkan untuk memberitahu Nabi, jangan risau, aku akan uruskan Abu Lahab. Jangan risau, dia tidak akan mengapa-apakan kamu kerana dia sudah dalam senarai ahli neraka bersama dengan isterinya. Kamu tak perlu masukkan beliau dalam senarai mad'u kamu kerana dia takkan mendapat hidayah. Apa-apa konspirasi daripadanya biar aku yang uruskan. Surah yang ketujuh diturunkan adalah surah yang mengandungi 12 kali idza. Saya nak nasihatkan rakan-rakan pembaca untuk lebih memaknai Sirajah Munira, khususnya bila anda tidak ada Kompas 114 sebagai kembar kepada Sirajah Munira. Tolong conteng sedikit di halaman nama surah itu, iaitulah nombor surah dalam mushaf dan halaman berapa, untuk anda pergi direct kepada surah berkenaan. Suratul Masad 111603, bermakna halaman 603. Ini mungkin nampak tak penting untuk juzuk amma yang menjadi fasa yang kedua sebab dia duduk dekat-dekat dalam mushaf. Tetapi dia sangat penting bila surah dah mula panjang-panjang pada fasa ketiga dan fasa-fasa seterusnya. At-Takwir, surah 81 halaman 586. Ia bermula dengan 12 kali idza syamsu kuwirat kerana satu bentuk kaedah Al-Quran menggugat kekuatan orang-orang kafir yang berlagak mereka boleh mengatasi gerakan Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula diberitahu jangan berjiwa kerdil ketika memulakan dakwah di Makkah kerana Jibril memihak kepada kamu. Maka surah ini merupakan surah yang pertama sekali berbicara tentang malaikat dan beliau adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kita didatangkan dengan surah 87 halaman 591. Tema surah ini adalah bekalan kerohanian buat Nabi, sabbih hisma rabbikal a'la, agar bertasbih kepada Allah. Dan surah ini memang mendidik Nabi agar bertenang dengan wahyu. Jangan gopoh-gapah nak hafal. Kerana kami akan kumpulkan Al-Quran dalam dadamu tanpa perlu kepada proses orang lain yang perlu menghafal. Kamu tak perlu. Sanuqri'uka fala tansa. Kami ada very special kaedah untuk Al-Quran itu dapat kamu hafal. Kemudian kita bertemu dengan surah yang penting yang membawa kita kepada jasa Abu Bakar As-Siddiq melihat beberapa orang kaum muslimin yang terseksa. 2-3 orang yang mula tertekan dengan usaha jahat dilakukan oleh kafir di Makkah. Surah ini Suratul Lail, surah 92 halaman 595, memberikan kredit kepada Abu Bakar As-Siddiq kerana beliau alladhi yu'ti malahu, Abu Bakar As-Siddiq antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirakamkan pada ayat alladhi yu'ti malahu yatazakka, kerana beliau telah menggunakan wangnya untuk membebaskan beberapa orang para sahabat yang mula ditangkap akibat daripada mengikut ajaran Muhammad. Itulah suratul Lail. Kemudian kita bersama dengan surah yang memberitahu kehancuran orang-orang kafir yang menentang Nabi. Tak payah risau wahai Nabi, mereka menentangmu di fasa 2 ini akan mengalami kesudahan kaum-kaum terdahulu. Iaitulah kaum yang dinyatakan dalam surah Al-Fajr, surah 89 bermula daripada 593. Allah menceritakan bahawasanya kaum Quraisy akan mengalami kesudahan 4 kaum. Kaum Ma'ad ataupun kaum Iram, kaum Thamud
dan kaum Firaun. Tanpa dinafikan juga, surah ini sudah memberitahu Nabi penting untuk target musim haji. Penting untuk target musim haji sebagai satu platform untuk mencari mad'u dari luar kabilah Makkah. Sebab itu surah ini ada mention walayalin ashr yang ada kena mengena dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian surah yang sama memberi motivasi kepada Nabi dan para sahabat untuk kekal bersama Nabi supaya mereka beroleh nafsun mutmainnah. Surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, surah 93 dan 94 memang turun pada waktu yang sangat dekat, dan kedua-duanya turun kerana perasaan Nabi merasakan wahyu sudah tidak turun berbulan-bulan menandakan baginda ada melakukan kesalahan. Namun kedua-dua surah ini diturunkan untuk beritahu Nabi jangan fikir begitu sama sekali. Surah Ad-Duha memberitahu kami tidak pernah membenci kamu. Surah Al-Insyirah memberitahu wahyu ni turun bila bidang kuasa kami. Alam nasyrah laka sadrak. Kami akan mempersiapkan dadamu untuk diturunkan Quran. Autoriti kepada Al-Quran bukan dalam wilayah kuasa kamu. Dan paling penting, kedua-dua surah ini menekankan motivasi. Jangan lemah semangat. Apa jua musibah didatang, apa jua musibah menanti di depan, insya-Allah inna ma'al usri yusra. Quran yang turun akan menyebabkan benda susah kelihatan mudah. Suratul Asri, surah 103, halaman 601, menekankan kepada para sahabat agar stay dengan Nabi walau apa jua keadaan. Illal ladina amanu wa amilus salihat. Kemudian kita turun surah yang ke-14 yang menghentam dan mengkritik lifestyle orang-orang Quraisy dengan memetaforakan mereka seperti kuda yang pergi ke mana sahaja tanpa fikir panjang ke arah apa yang diarahkan tuannya. Dalam cerita Quraisy ini maknanya hawa nafsu mereka. Jadi mereka tidak peduli apa jua di hadapan mereka, mereka akan pergi ke sana. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadham. Sehinggalah Allah menekankan perangai yang mesti diperangi oleh Nabi ke atas orang-orang Makkah ini adalah innal insana li rabbih lakanud. Iaitulah penyakit kufur dan tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Kemudian kita dibawa kepada suratul Kautsar, surah 108 halaman 602, yang ada kena mengena dengan kewafatan anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, Abdullah At-Tahir. Barangkali ia terjadi semasa fasa dakwah yang kedua. Nabi sangat sedih, namun surah ini diturunkan untuk memberikan semangat kepada Nabi. Di sebalik kehilangan ini adanya Al-Kautsar ataupun berita gembira dari masa depan. Ya. Kemudian kita akan mendapati ada suratul Takatsur, surah 102 halaman yang ke-600, yang sekali lagi mengkritik gaya hidup orang-orang Quraisy yang tidak mempedulikan dakwah Nabi dan sebaliknya terus-menerus berdagang berniaga macam tak ada apa-apa berlaku. Kemudian kita didatangkan dengan surah satu lagi yang mengkritik dan menghentam lifestyle orang-orang Quraisy. So anda boleh nampak suhu darjah Celsius. Perjuangan Nabi makin panas. Suhu skala Richter yang cuba nak digoncangkan oleh orang Quraisy makin dahsyat. Kerana surah-surah yang mula outspoken, mula berbicara dengan kritis perihal lifestyle, bukan sekadar menyuruh mereka menyembah Allah yang esa, itu pun sudah sakit telinga diorang sebab akan menghapuskan monopoli ataupun bisnes berhala mereka. Tetapi bila mula mengkritik lifestyle mereka, mereka mula akan melawan Nabi habis-habisan. Jadi surah Al-Ma'un memang menceritakan kejahatan orang-orang Quraisy kepada anak-anak yatim, alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian suratul Kafirun diturunkan juga sebagai surah yang ke-18. Surah yang ke-109 pada halaman 603 Al-Quran. Surah yang mana diturunkan kerana Nabi mula ada orang tertentu mula offer kepada Nabi tawaran-tawaran agar Nabi tidak menghadapi tekanan kononnya. Di mana 1 tahun kamu sembah Allah, kami sembah Allah, dan 1 tahun kami sembah Lata Uzza, kamu pun tolonglah ikuti kami sembah Lata Uzza. Namun
tawaran hanya tinggal tawaran Nabi kekal dengan prinsip Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surah Al-Fil turun untuk motivate Nabi lagi. Jangan risau walaupun mereka ada kekuatan yang hebat seumpama Ashabul Fil untuk lawan Nabi dan kamu kelihatan kerdil macam burung ababil, jangan risau. Surah Al-Fil, surah yang ke-105, halaman 601 memberitahu, Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Rabbuk artinya kami menangkan orang yang lemah ke atas Abrahah suatu ketika dahulu. Kami yang sama boleh memelihara kamu ke atas penentang-penentang kamu. Ya, surah ini juga diturunkan untuk membatalkan naratif yang salah. Kononnya terpeliharanya Baitullah semasa serangan daripada Yaman itu tanda Allah mengiktiraf syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Makkah. Suratul Falak turun kerana ada pihak tertentu mula negosiasi dan berbincang-bincang dengan ahli sihir untuk mendatangkan kemudaratan kepada Nabi tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Jadi inilah cerita An-Naffathati fil 'Uqad, surah yang ke-113 halaman 604 bersama dengan surah terakhir di dalam Al-Quran dari sudut susunan, iaitulah surah 114 halaman 604 yang menggambarkan bertabahlah Nabi, jangan biar ada gangguan dalaman, jangan biar ada perasaan berkata Islam tak boleh menang. Jangan biarkan waswas daripada jinnah, daripada syaitan, daripada bangsa jin dan syaitan daripada pimpinan-pimpinan Makkah menyebabkan engkau jadi lemah semangat. Teruskan menyampaikan suratul Ikhlas, surah yang ke-22 diturunkan. Teruskan menyampaikan dengan prinsip, ya, jangan jadi apologetik. Apa-apa berlaku, teruskan memberitahu orang bahawasanya Allahus Samad. Kemudian kita didatangkan dengan surah 23, banyak surah-surah fasa yang kedua ini, tapi pendek-pendek. Surah yang ke-23 ni turun dengan cerita yang tersendiri di mana bila Nabi bacakan kepada para sahabat, bila Nabi baca dengan para sahabat kepada penduduk Makkah, semua orang-orang Quraisy yang terkejut kerana surah ini berbicara tentang Lata, Uzza dan Hubal, mereka beri perhatian dan mereka tidak menyedari mereka telah sujud beramai-ramai bersama dengan Nabi dan para sahabat pada ketika sampai kepada ayat sajadah dalam suratul Najmi. Kecuali Umayyah saja tidak sujud. Jadi menarik untuk diperhatikan kerana ini satu-satunya surah yang bukan dalam juzuk Ammah, surah daripada juzuk 27. Saya ada nyatakan pada halaman 64 Sirajam Munira bahawasanya yang turun di fasa yang kedua hanyalah sebahagian sahaja, ya, yang ada cerita Lata dan Uzal. Adapun cerita tentang Mi'raj ayat 1 hinggalah kepada ayat 13 hinggalah kepada ayat 14, ia adalah turun selepas tahun yang ke-11 ataupun selepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi meneruskan dakwah, ya. Kekadang Nabi mengkritik gaya hidup mereka kerana Quran, kekadang Nabi mengkritik Lata, Uzza dan Hubal. So Allah Ta'ala didik Nabi untuk terus bercakap hablum minallah dan hablum minan nas. Tetapi ada kalangan para sahabat, ya, yang mahu follow Nabi di mana jua Nabi berada, termasuk ketika Abu Lahab, Jahal, Umayyah menjemput Nabi dalam special occasion untuk berdakwah. Jadi ini juga terjadi dalam fasa yang kedua barangkali, di mana pengaruh Nabi cuba dikekang sebab Al-Kafirun tak berjaya menyebabkan Nabi terima proposal. So kali ini apa kata kamu Nabi datang ke occasion kami, location kami yang tertutup dan private, barangkali di Darun Nadwah, kamu kecek pasal Quran di situ kepada kita orang. Kenapa mereka buat begitu? Harapannya supaya Nabi tidak terlalu lantang bercakap di Masjidil Haram, mengkritik berhala-berhala dan lafta diorang. Namun ternyata misi itu gagal kerana surah Abasa diturunkan mengingatkan Nabi bahawasanya mereka tetap tidak beriman. Mereka panggil kamu kerana ada motif tertentu. Suratul Qadar surah yang ke-25 diturunkan, surah 97 halaman 598. Turun sebab para sahabat yang telah memeluk Islam, walau boleh dibilang dengan jari, mereka ada perasaan macam manalah kita ni 40 tahun duduk dalam menyembah berhala, takkan masuk Islam semua dosa akan diampunkan begitu sahaja. Apa jasa kita pada agama ni? Kalau mati selepas tahu masuk Islam ni takkan macam tu saja masuk syurga. 40 tahun kita duduk dalam syirik. Maka surah ni beri berita gembira, walaupun kamu hanya beberapa hari sebagai seorang mukmin,
Tetapi rebutlah waktu yang disebut Lailatul Qadar supaya ganjaran kamu mengatasi orang yang hidup beribadah sepenuh masa selama 1000 bulan. Akhir sekali tuan-tuan, sebagaimana saya sebutkan tadi, surah Asy-Syamsu, surah yang satu-satunya kisah dilaporkan di situ adalah tentang kaum yang hebat dari sudut pembinaan rumah, tetapi mereka membunuh mukjizat Nabi Saleh, kerana ini isyarat kepada keadaan makin getih dan radikal. Mereka juga dalam Al-Quran dirakamkan cuba bunuh Nabi Saleh alaihi salam. Jadi fasa bunuh akan membawa kita kepada fasa yang ketiga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.